Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua para pelajar yang masih menonton, semua para pelajar yang masih dengan kelas online kita. Okey, alhamdulillah korang masih sihat dan cikgu doakan korang sentiasa sihat. Tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada kelas kita untuk minggu ini pula. Jadi untuk kelas kita minggu lepas, kelas kita sebelum ni, kita dah masuk untuk tajuk Geografi Tingkatan 2 bab 8, iaitu jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Okey, kita dah masuk bab 8. Untuk kelas minggu lepas, kita dah cover tajuk 8.1 iaitu jenis-jenis pengangkutan di Asia. Okey, kita dah tengok ada pengangkutan darat, pengangkutan udara, pengangkutan air. Jadi untuk kelas kita minggu ini, kita terus masuk kepada tajuk 8.2 iaitu kemajuan pengangkutan di Asia. Yang pertama sekali, kita terus tengok kepada jaringan landasan kereta api Shinkansen di Jepun. Okey, yang minggu lepas pun cikgu dah sebut pasal landasan kereta api Shinkansen dekat Jepun ni. Tapi yang minggu lepas dia terangkan secara ringkas je. Untuk kelas kita kali ini, kita akan tengok lebih mendalam mengenai landasan kereta api Shinkansen dekat Jepun ni. Okey, jadi kita terus tengok poin yang pertama. Landasan kereta api Shinkansen ni merupakan rangkaian jalan pengangkutan darat yang paling efisien dan canggih. Okey, dekat dalam Asia, landasan kereta api Shinkansen ni dia merupakan yang paling efisien dan canggih. Okey. Poin yang kedua, 4 pulau utama di Jepun iaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan juga Kyushu dihubungkan melalui rangkaian jalan kereta api ini yang berteknologi tinggi dan maju. Okey, jadi landasan kereta api Shinkansen ni dia melalui 4 bandar utama, pulau utama dekat Jepun. Poin yang ketiga, sistem pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi ataupun kita panggil sebagai bullet train ini dikendalikan oleh Japanese National Railway. Poin yang keempat, laluannya melibatkan bandar-bandar metropolitan seperti Tokyo, Nagoya, Kyoto dan Osaka. Okey, dia melalui 4 bandar-bandar metropolitan yang utama ini. Okey, Tokyo, Nagoya, Kyoto dan Osaka. Poin yang kelima, jumlah perkhidmatan kereta api dalam sehari ialah sebanyak 358 perkhidmatan. Dan poin yang terakhir mengenai landasan kereta api Shinkansen ini ialah kira-kira 445,000 penumpang menggunakan perkhidmatan ini setiap hari. Okey, dalam satu hari tu diorang ada lebih kurang kira-kira plus minus lah 445,000 orang penumpang dalam sehari. Jadi itu serba sedikit mengenai landasan kereta api Shinkansen ni. Kita terus tengok kepada keistimewaan dia. Apa istimewanya landasan kereta api Shinkansen ni? Okey, keistimewaan dia yang pertama ialah landasan kereta api Shinkansen ni dia menepati masa. Dia tidak pernah lewat. Macam yang pelajar semua mungkin dah tahu, orang Jepun ni diorang terkenal dengan diorang punya etiket, diorang punya etika. Diorang sentiasa punctual. Kalau orang kata suruh datang pukul 9, 8.30 diorang dah ada. Diorang akan datang like half an hour earlier. Okey, diorang akan datang setengah jam awal. Ini memang diorang punya budaya. Budaya orang Jepun memang macam ni. Diorang memang punctual. Jadi kalau diorang punya landasan kereta api ni, kereta api Shinkansen ni pun on time juga. Dia tidak pernah lewat. Okey. Keistimewaan dia yang kedua ialah keselamatan yang tinggi. Kemalangan SIFA sejak beroperasi selama 50 tahun. Maksudnya diorang mempunyai sistem security yang secure, sistem security yang bagus. Diorang belum pernah lagi mengalami apa-apa kemalangan sepanjang 50 tahun diorang berkhidmat. Okey, diorang mempunyai keselamatan yang baguslah. Maksudnya dia akan menjamin keselamatan para penumpang. Penumpang pun macam tak ragu-ragu lah sebab memang diorang yakin yang landasan kereta api ni memang selamat. Dan keistimewaan dia yang ketiga ialah dia mencapai tahap keselesaan penumpang yang tinggi. Maksudnya dia menyediakan keselesaan, dia mengutamakan keselesaan penumpang. Okey, dia memberikan keselesaan kepada para penumpang diorang. Okey, jadi ini merupakan 3 keistimewaan yang terdapat dekat dalam kereta api Shinkansen ni, bullet train ni. Lepas tu tengok penerangan dia yang dekat bawah tu. Pada April 2015, kereta api ini telah mencatat rekod kelajuan sehingga 603 km sejam. Jadi sebab itulah dia dikenali sebagai bullet train. 600 km dalam masa sejam. 600 km tu merupakan satu jarak yang sangat-sangat jauh dan dia boleh capai jarak itu dalam masa sejam je. Jadi kereta api ini sangat-sangat laju, sebab itu dia dikenali sebagai bullet train. Jadi dekat sini cikgu sertakan sekali peta yang menunjukkan
laluan, okey, laluan kereta api Shinkansen ni, landasan dia. Penerangan dia dekat bawah tu, peta 8.4 tu, landasan kereta api berkelajuan tinggi di Jepun yang bermula dari Hakodate ke Kagoshima. Okey, nama tempat dia lah. Dia bermula daripada Hakodate, kita boleh tengok dekat atas sekali Hakodate. Lepas tu dia turun kepada Aomori. Daripada Aomori dia pergi kepada Morioka. Morioka boleh pergi ke Akita. Okey, jadi daripada Morioka ke Akita, dia boleh pergi ke Akita. Lepas tu daripada Morioka juga dia akan terus kepada Sendai. Sendai dia akan turun bawah kepada Tokyo. Okey, daripada Tokyo dia akan terus pergi kepada Nagoya, lepas tu Kyoto, Osaka, Hiroshima, Fukuoka dan last sekali dia pergi kepada Kagoshima. Okey, jadi dia bermula daripada Hakodate dan dia berakhir dekat Kagoshima. Okey, jadi ini merupakan laluan landasan kereta api Shinkansen ni lah. Okey, tengok dekat kotak tahukah anda tu, projek terbaru kereta api berkelajuan tinggi Chuo Shinkansen menggunakan sistem magnetik pengapungan konduktif superconducting maglev system, iaitu daya elektromagnet untuk mengapung, memandu dan memacu enjin. Okey, diorang menggunakan teknologi yang lebih maju untuk menambah baik diorang punya perkhidmatan dalam landasan kereta api Shinkansen. Okey. Seterusnya, jadi itu ialah kemajuan pengangkutan di Asia yang pertama. Okey, landasan kereta api Shinkansen ni merupakan salah satu kemajuan pengangkutan yang terdapat dekat Asia. Kemajuan pengangkutan Asia yang kedua ialah lapangan terbang antarabangsa Dubai. Okey, lapangan terbang antarabangsa Dubai. Kita terus tengok poin yang pertama. Lapangan terbang antarabangsa Dubai ni terletak di metropolis Dubai yang merupakan sebuah metropolis yang terbesar, moden dan termasyhur di Emiria Arab Bersatu UAE. UAE ni merupakan singkatan kepada United Arab Emirates. Okey, bahasa Inggeris dia lah sebenarnya. United Arab Emirates tu English. Okey, Emiria Arab Bersatu bahasa Melayu dia. Okey. Poin yang kedua, lapangan terbang yang diuruskan oleh Dubai Airports ini merupakan lapangan terbang yang termoden dan paling sibuk di dunia. Okey. Poin yang ketiga, terdiri daripada 3 terminal yang berkemampuan menampung kapasiti sebanyak 90 juta penumpang dalam masa setahun. Dalam setahun, diorang boleh mencecah penumpang seramai 90 juta orang. Okey. Poin yang keempat, Dubai merupakan hub penerbangan yang terbesar di Asia Barat, ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dan juga Atlanta. Okey, Dubai ni. Dan yang terakhir, lapangan terbang antarabangsa Dubai berperanan sebagai penyumbang penting kepada ekonomi Dubai kerana lapangan terbang ini menyediakan peluang pekerjaan kepada 90,000 penduduk diorang. Okey. Sebab lapangan terbang antarabangsa Dubai ni dia merupakan lapangan terbang antara yang besar. Jadi dia memerlukan tenaga kerja yang ramai. Sebabkan penumpang diorang dalam masa setahun pun boleh mencecah 90 juta orang. Jadi untuk menampung penumpang seramai 90 juta orang dalam masa setahun, diorang pun memerlukan tenaga yang ramai juga. Okey, tenaga pekerja yang ramai. Jadi dengan adanya lapangan terbang antarabangsa Dubai ni, dia boleh menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk diorang. Okey, jadi apabila ramai penduduk diorang yang berkerjaya, yang mempunyai pekerjaan, ekonomi negara diorang sendiri pun akan stabil. Okey, jadi macam itulah macam mana lapangan terbang antarabangsa Dubai ni dia membantu kepada peningkatan ekonomi negara diorang. Seterusnya, kita tengok kepada kemajuan lapangan terbang antarabangsa Dubai ni. Kita tengok daripada tahun yang bawah sekali tu, 1960, okey, lapangan terbang antarabangsa Dubai mulai beroperasi. Okey, dia mula beroperasi sejak 1960. Okey, sebelum Malaysia ni ada lagi. Okey, sebelum kita dapat nama Malaysia, diorang dah ada dulu. Okey, kita dapat nama Malaysia bila? 1963. Kita merdeka 1957. Okey, lepas tu kita tengok pada tahun 1970, lapangan terbang ini diperluaskan lagi dan mampu mengendalikan kapal terbang Concorde dan Boeing. Okey, diorang dah boleh mula mengendalikan kapal terbang Concorde dan juga Boeing. Lepas tu pada tahun 1980, lapangan terbang antarabangsa Dubai ini menjadi destinasi untuk mengisi minyak di Teluk Parsi. Okey. Dan pada tahun 1990, terminal kedua dirasmikan, dilengkapi dengan kemudahan perkhidmatan seperti pusat perniagaan dan hotel. Okey, macam yang cikgu bagi tahu tadi dekat slide sebelum ni, lapangan terbang antarabangsa Dubai ni dia ada 3 terminal. Okey, dia ada 3 terminal. Jadi pada tahun 1990 ni dia rasmikan terminal dia yang kedua. Okey.
Lepas tu pada tahun 2000, terminal ketiga pula dilaksanakan, dibuka. Okey, merupakan terminal kedua terbesar di dunia selepas terminal di lapangan terbang Heathrow London. Okey, dan pada tahun 2010, okey, 10 tahun lepas, lapangan terbang antarabangsa Dubai ini dia menaik taraf ruang lega lapangan terbang dia yang lebih luas untuk menampung bilangan penumpang yang semakin meningkat. Sebab macam dikata tadi, dia merupakan lapangan terbang yang termoden yang paling sibuk di dunia. Okey, lapangan terbang yang paling sibuk. Jadi diorang terpaksa melebarkan, membesarkan diorang punya kawasan lega untuk menampung penumpang yang lebih ramai, yang semakin meningkat. Jadi ini kita boleh tengok macam mana kemajuan lapangan terbang antarabangsa Dubai inilah daripada 1960 sampailah 2010. Okey. Seterusnya kita tengok kepada keistimewaan lapangan terbang antarabangsa Dubai ni. Yang pertama, suasana dia meriah, restoran terbaik, kawasan membeli belah dan tarikan pelancongan yang menarik. Okey, sebab diorang mempunyai pengunjung daripada serata dunia. Diorang mempunyai pengunjung yang sangat ramai. Okey, dalam masa setahun diorang mempunyai pengunjung yang sangat ramai. Jadi dekat kawasan lapangan terbang tu diorang bukalah kawasan-kawasan untuk membeli belah, okey, kawasan-kawasan pelancongan yang boleh menarik kedatangan para pelancong. Lepas tu dan itu yang menyebabkan kawasan diorang ni meriah, okey, sebab ramai orang. Poin yang kedua, pusat penerbangan yang berperanan mengumpulkan masyarakat dunia dalam kalangan ekspatriat, pekerja elit asing maupun pelancong. Okey, ekspatriat ni maksudnya orang-orang yang ada kelas, diorang yang daripada luar negara yang klasi, yang diorang ada macam ada standard, okey, dan diorang melancong dekat negara diorang lah. Yang ketiga, keistimewaan dia yang ketiga sangat terkenal sehingga terdapat siri dokumentari iaitu Ultimate Airport Dubai yang ditayangkan di saluran National Geographic. Okey, lapangan terbang antarabangsa Dubai ni dia pernah mendapat siri dokumentari dia sendiri, tersendiri, special, memang khas untuk dia. Okey, yang dikenali sebagai Ultimate Airport Dubai dekat National Geographic. Dan keistimewaan dia yang keempat, yang terakhir ialah Terminal 3 dikhaskan hanya untuk syarikat penerbangan Emirates sahaja. Okey, Emirates ni dia salah satu macam syarikat penerbangan dekat dalam dunia ni lah. Okey, dia ada banyak, ada Emirates, ada Oman, Air Asia, okey, Malindo. Ini semua syarikat-syarikat penerbangan dan Emirates ni merupakan salah satu dia. Jadi, terminal yang ketiga yang diorang buka dekat antarabangsa Dubai ni, lapangan terbang antarabangsa Dubai ni, dia hanya untuk Emirates ni sahaja. Okey, dia khas untuk Emirates itu sahaja. Jadi ini merupakan keistimewaan lapangan terbang antarabangsa Dubai ni lah. 4. Seterusnya, kita beralih pula kepada kemajuan pengangkutan di Asia kita yang ketiga iaitu pelabuhan Hong Kong. Poin dia yang pertama tu, berkedudukan strategik di Laut Cina Selatan yang secara semula jadinya terlindung. Okey, kedudukan pelabuhan Hong Kong ni dia memang strategik sebab dia dah siap-siap terlindung. Okey. Sambung, dasar laut yang dalam membolehkannya menjadi antara pelabuhan yang paling sibuk, masyhur dan penting kepada rantau Asia Tenggara dan juga Asia Timur. Poin yang kedua, Jabatan Marine Hong Kong bertanggungjawab mengawal aktiviti perkapalan kargo dan kontena secara menyeluruh, menjaga keselamatan pengemudian kapal dan juga menjalankan rondaan di pelabuhan serta menguatkuasakan undang-undang antarabangsa yang ketat. Sebab dekat kawasan pelabuhan ni, dia merupakan antara salah satu jalan masuk kepada negara diorang. Jadi diorang kenalah ada kuatkuasakan undang-undang dekat kawasan pelabuhan diorang supaya tak adalah semua yang datang ke negara diorang boleh masuk macam tu je, okey? Macam tak ada syarat, diorang boleh masuk sesuka hati. Jadi sebab itu diorang ada Jabatan Marine Hong Kong ni, okey? Untuk diorang ketatkan pengawalan undang-undang dekat kawasan pelabuhan diorang supaya negara diorang lebih secure, negara diorang lebih selamat. Seterusnya kita tengok pada poin berikutnya. Pelabuhan ini menjadi pemangkin pembangunan dan kemakmuran Hong Kong kerana terletak pada kedudukan laluan perdagangan dunia. Macam yang kita kata tadi, dia terletak di kedudukan yang strategik iaitu di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Selatan ni memang dah siap-siap terlindung. Okey. Jadi dia memang terletak dekat laluan perdagangan dunia. Jadi orang pedagang-pedagang yang berlalu lalang dekat situ akan datang dekat pelabuhan Hong Kong ni untuk menjalankan aktiviti perdagangan. Poin yang kedua, pada tahun 2016, pelabuhan ini telah mengendalikan 19.8 juta kontena dan jumlah kapal perdagangan yang berlabuh dan berlepas di pelabuhan ini adalah sebanyak 379,990 buah kapal. Okey, ini ialah jumlah kapal yang dah berlabuh dan yang dah berlepas daripada pelabuhan Hong Kong inilah jumlah dia.
Okey, dan poin yang terakhir, meningkatkan darjah ketersampaian di Hong Kong yang melibatkan mobiliti penumpang sebanyak 24.91 juta orang. Okey, meningkatkan darjah ketersampaian ni maksudnya dia memudahkan orang untuk datang ke pelabuhan Hong Kong ni. Okey, darjah ketersampaian ni merujuk kepada susah atau senang untuk kita sampai ke sesuatu tempat. Okey, jadi kalau dengan adanya pelabuhan Hong Kong ni, dia memudahkan, okey, dia meningkatkan darjah ketersampaian. Dalam maksud lain, dia memudahkan untuk orang sampai ke pelabuhan Hong Kong ni lah. Okey, melibatkan mobiliti penumpang sebanyak 24.91 juta orang. Okey, apakah keistimewaan pelabuhan Hong Kong ni? Kita tengok dulu dia punya kelebihan atau keistimewaan yang pertama, iaitu dia merupakan pintu masuk ke negara China. Macam yang cikgu kata tadi, okey, banyak orang menggunakan pelabuhan Hong Kong ini sebagai pintu masuk untuk masuk ke negara China. Jadi sebab itu diorang ada Jabatan Marine Hong Kong yang kita cakap tadi tu. Okey, Jabatan Marine Hong Kong ni dia berfungsi untuk menguatkuasakan undang-undang dekat kawasan pelabuhan Hong Kong itulah. Jadi sesiapa yang nak masuk ke negara diorang kenalah ada dokumen-dokumen yang sah untuk tunjukkan diorang ada kebenaran untuk masuk ke negara China. Okey, diorang ada undang-undang tu. Seterusnya, poin yang kedua, antara pelabuhan yang mengenakan duti pelabuhan yang rendah. Duti pelabuhan ni maksudnya cukai. Duti itu merujuk kepada perkataan cukai. Maksudnya diorang tak perlu membayar cukai yang tinggi untuk jalankan aktiviti perdagangan dekat pelabuhan Hong Kong ni. Okey, sebab dia punya kadar cukai tak berapa tinggi sangat. Seterusnya kita tengok poin yang ketiga, proses pemunggahan kontena dan kargo hanya mengambil masa 10 jam secara purata dan merupakan antara yang terpantas di dunia. Okey, jadi satu kita dah tengok sebab dia menggunakan cukai yang rendah. Lepas tu kita tengok yang kedua sebab dia efisien, dia cekap. Dia tak mengambil masa yang lama untuk urusan perdagangan diorang. Okey, nak dikomparekan dengan pelabuhan-pelabuhan di serata dunia yang lain. Pelabuhan Hong Kong ni diorang cepat buat kerja. Okey. Dan yang keempat, yang terakhir, satu-satunya pelabuhan di dunia yang menjalankan operasi pemunggahan kargo di tengah laut at sea loading untuk mengatasi masalah kesesakan trafik di pelabuhan. Maksudnya diorang dah siap-siap turunkan diorang punya kargo. Okey, kargo ni maksudnya diorang punya barang-barang atas kapal tu lah. Itu semua dipanggil sebagai kargo. Okey, diorang dah siap-siap turunkan kargo diorang dekat laut. Maksudnya mungkin diorang hantar kapal dulu daripada pelabuhan, diorang hantar kapal kepada kapal-kapal yang besar-besar ni. Lepas tu diorang ambil kargo tu, diorang ambil muatan daripada kapal-kapal besar ni, lepas tu diorang bawa kepada pelabuhan. Jadi apabila diorang dah sampai kepada pelabuhan itu, urusan diorang tinggal urusan dia jadi kejap lah. Diorang tak perlu tunggu lama sebab kargo diorang semua dah bawa turun siap-siap. Okey, jadi sebab itu dia efisien lah untuk mengelakkan trafik dekat kawasan pelabuhan. Trafik ni maksudnya untuk elakkan kesesakan dekat kawasan pelabuhan Hong Kong itu sendiri. Jadi itu cara diorang handle diorang punya pelabuhan Hong Kong ni. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat, cikgu nak pelajar semua buka modul yang dah diberikan ini. Buka modul ini dan cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 10. Okey, 10 ni buat latihan yang C tu saja. Okey, sebab yang atas tu kita dah buat. Soalan B tu kita dah buat minggu lepas. Jadi untuk minggu ini buat daripada C, okey, 8.2 C ni, muka surat 10. Seterusnya latihan pada muka surat 11. Okey, pada muka surat 11 ni jawab semua. Dan yang terakhir buat soalan pada muka surat 13 ni. Untuk soalan E sahaja. Okey, muka surat 13 soalan E sahaja. Soalan F ni tak payah buat. Soalan bawah F dia tu tak payah buat. Buat sampai E itu sahaja dulu. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, ada apa-apa penerangan cikgu yang kurang jelas, ada yang kurang faham, boleh tanyakan soalan kepada grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang macam biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.